Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu untuk tazkirah harian kita. Insya-Allah taala pada pagi hari ini kita akan lihat pada surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat yang ke-17. Mula daripada ayat yang 17, dua ayat insya-Allah. Kita akan lihat dua ayat ni 17 dengan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. Semalam kita bincangkan tentang bertaubat kepada Allah SWT. Allah SWT menyeru kita untuk kembali kepadanya. Hari ini insya-Allah kita lihat taubat Allah, taubat yang Allah SWT terima. Kata ulama, nama Allah At-Tawwab. Kalau kita lihat ayat di atas tu ada nama Allah, Innallaha kana tawwabar rahimah. Ayat yang ke-16. Sesungguhnya Allah SWT At-Tawwab. At-Tawwab ni yang banyak menerima taubat. Kerana manusia ni ramai. Manusia ni ramai sekali, berbilion lah, kita cakap berbilion. Yang melakukan kesalahan ini pun ramai juga. Jadi setiap masa manusia melakukan kesalahan dan mereka bertaubat kepada Allah SWT. Jadi Allah ni banyak sekali menerima taubat hamba-hambanya. Itu nama Allah. Dan taubat ni Allah SWT taubat, biasanya yang kita fikir taubat ni adalah bila seorang itu dia sedar akan kesalahan dia dan dia bertaubat kepada Allah SWT. Dia sedar, dia insaf akan kesalahan dia, selepas itu dia bertaubat kepada Allah SWT. Sekarang yang tanya, macam mana terjadinya kesedaran? Macam mana wujudnya keinsafan tu? Siapa yang dorong dia? Siapa yang adakan keinsafan tu, kesedaran itu dalam diri seseorang itu? Jadi di sini ulama cakap At-Tawwab, Allah, nama Allah At-Tawwab, dan sifat dia adalah dia menerima taubat. Bukan menerima taubat saja. At-Tawwab bermaksud dialah yang mewujudkan dalam diri seseorang itu untuk bertaubat. Dia yang memberi kesedaran, keinsafan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menerimanya Allah juga yang menerima. Jadi seorang hamba yang melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, Allah Subhanahu Wa Taala juga yang beri dia kesedaran. Allah akan beri dia kesedaran dalam diri dia, dan Allah juga yang akan terima taubatnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Inilah sifat yang agung sekali, sifat mulia daripada sifat pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang sedarkan orang tu, dan dia terima taubat orang tu. Allahu Akbar. Macam seorang itu yang dia berhutang kepada seseorang ni, dia yang bagi duit pada orang tu, dan bila orang tu bayar kepada dia terima hutang orang tu. Tapi yang bagi duit dia juga yang bagi duit. Ada tak orang macam itu? Kalau kita berhutang dengan seorang, dia bagi kita duit, lepas tu dia kata bayarlah hutang kau, kita bayar dengan duit yang diberi. Allah, ni dia sifat Allah Subhanahu Wa Taala At-Tawwab. Dia yang mewujudkan taubat itu, dan dia menerima taubat kita.
Dan taubat yang macam mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala terangkan di sini pada ayat yang ke-17, innamat taubah, sesungguhnya hanyalah taubat ala Allah. Ini dia. Ini lagi satu menunjukkan pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ala Allah, kalau diterjemah sini yang disanggup oleh Allah, yang disanggupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni macam Allah Subhanahu Wa Taala, macam hak hamba tu Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan hak hamba tu. Kita yang buat salah, macam kita yang buat salah dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam seolah-olah kita ada hak. Jadi Allah akan tunaikan hak kita tu, tanggungjawab Allah. Tanggungjawab Allah untuk menerima taubat hamba itu. Allah wajibkan dirinya, atau Allah tunaikan hak hamba itu. Seolah-olah macam itulah yang disanggup oleh Allah. Jadi taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu lilladzina ya'maluna su, itu hanya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, maksiat. Di sini su ini adalah melakukan maksiat, dosa-dosa. Dan dosa yang paling besar, dia ada dosa ni, ada kategori dia. Ada dosa besar dan ada juga dosa yang kecil. Jadi kalau kita ada masa, kita baca buku Imam Az-Zahabi, itu dosa-dosa besar, untuk kita checklist dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertaubat daripada dosa-dosa. Jadi kalau kita tak kenal dosa-dosa itu, macam mana kita nak bertaubat kepada Allah? Pertama kita nak kena tahu dosa-dosa yang kita lakukan, kategori dosa-dosa. Di sini Allah cakap kejahatan itu maksiat-maksiat. Itu Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat bagi mereka yang melakukan maksiat bijahalah, dalam keadaan disebabkan kejahilan. Bijahalah, disebabkan jahil. Jadi di sini kata ulama, bukan dia tak tahu benda tu haram. Jahil di sini itu dia jahil tentang akibat buruknya, dia jahil tentang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia jahil tentang siksaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan atas maksiat itu. Itu jahil. Dia tahu perkara itu haram, tapi pada waktu dia lakukan kerja tu, lakukan maksiat itu, dia tak ingat betapa buruknya maksiat itu, keburukan maksiat itu, akibat yang buruk bila dia kerjakan maksiat itu. Pendek kata, ulama kata setiap orang yang melakukan maksiat adalah orang yang jahil. Setiap orang yang melakukan maksiat ini adalah orang yang jahil. Orang jahil adalah orang yang melakukan maksiat. Dia pandai macam mana pun, dia pandai hukum dia pandai tentang segi undang-undang dia, tapi kalau dia lakukan maksiat, berarti dia adalah orang yang jahil. Jadi mereka yang melakukan maksiat kerana kejahilan itu, selepas itu dia sedar. Lepas itu Allah Subhanahu Wa Taala beri dia keinsafan, atau Allah sedarkan dia, thumma, kemudian yatubun, kemudian mereka bertaubat kepada Allah, mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Min qarib di sini ada dua tafsiran. Satu yang cakap dengan segera. Min qarib ini dengan waktu yang qarib. Qarib tu dekat. Dalam waktu yang dekat tu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu satu pendapat. Dengan waktu yang dekat mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka faulaika yatubullahu alaihim. Maka dengan dua sebab ini mereka diterima taubat. Allah Subhanahu Wa Taala akan terima taubat ke atas mereka, taubatnya mereka. Satu ini dia segera kembali mula-mula dia melakukan maksiat, kemudian dia segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan terima taubatnya.
Dan ada lagi satu tafsiran kata min qarib ini itu sebelum dia mati. Sebelum dia mati dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata walaupun jadi kalau dia bertaubat kepada setahun, dalam ada riwayat yang kata ditanya walaupun setahun dia bertaubat setahun sebelum dia mati, dia terima. Kalau sebulan sebelum dia mati, diterima juga. Seminggu sebelum dia mati, kalau dia bertaubat kepada Allah SWT, diterima juga taubatnya. Sehari sebelum dia mati, kalau dia bertaubat kepada Allah, diterima juga. Dan paling pendek sekali adalah sejam, 1 jam. 1 jam ni cakaplah orang ni tak pernah lakukan solat, tak pernah berpuasa, tak pernah tu. 1 jam sebelum dia mati, dia menyesal, dia bertaubat kepada Allah, itu pun Allah SWT terima. Walhasil sebelum dia nampak kematian. Bila dia dah nampak kematian saja, tak diterima taubat dia. Sebelum dia mati, kalau dia sempat bertaubat kepada Allah SWT, itu kita tengok luasnya rahmat Allah SWT. Sebelum seorang itu mati, Allah bagi dia grace period. Grace period dia adalah sebelum dia mati. Masalah dia, kita tak tahu bila kita mati. Mungkinlah kita tengok, oh lama lagi aku mati. Kot-kot dah dituliskan besok lusa kita akan mati. Jadi kita ada 1-2 hari saja untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang penting, yang lebih tepat adalah kita dengan segera bila teringat dosa yang kita lakukan, dengan segera kita bertaubat kepada Allah. Dan kita dalam taubat ni, taubat ada 3 syarat kalau dia bersangkut dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu, kini dan akan datang. Dulu kita menyesal. Kita menyesal akan dosa kita itu, kesalahan kita itu. Kini, sekarang ni kita berhenti, kita tak buat lagi. Akan datang, kita berazam untuk tak buat. Kita berazam untuk tinggalkan. Sekarang ni kita tinggalkan. Dulu kita menyesal, sekarang kita tinggalkan, kita dah tinggalkan. Akan datang pun kita berazam untuk kita tidak melakukan dosa itu. Jadi 3 syarat. Kalau dengan manusia, bersangkutan dengan manusia, masuk syarat yang keempat, itu kita kena minta maaf kepada dia, minta dihalalkan dosa itu. Jadi kalau apa saja dosa ni, mestilah kita mohon taubat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting sekali kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita mati ni. Jadi kita ada grace period kita. Grace period kita sebelum kita mati. Jadi sebelum kita mati, kita cek balik dosa-dosa, dan terutama dosa besar. Yang paling besar sekali adalah syirik. Syirik kepada Allah SWT. Mungkin dulu di kampung-kampung kita suka jumpa bomo, kita jumpa orang pandai lah dia nama, orang cakap orang pandai ni, kita tanya dengan dia perkara-perkara masalah kita, penyakit kita atau apa yang terjadi kepada kita, maka kita kena bertaubat daripada jumpa bomo-bomo ni. Itu perbuatan yang syirik. Atau kita menyeru jin. Biasanya orang kampung ni bila dia nak jalan di tempat yang gelap aja, datuk nenek anak cucu tumpang jalan, dia seru jin. Datuk nenek tu siapa tu? Jin lah tu. Jadi kita bertaubat kepada Allah. Atau dia dulu pakai tangkal, banyak tangkal, badan dia tangkal sana sini, banyak tangkal. Ada anak dia gantung tangkal, macam-macam tangkal. Maka perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang syirik, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah beri kita hidayah, beri kita petunjuk, beri kita ilmu, kita bertaubat dosa-dosa yang besar daripada kesyirikan, dan kemudian meninggalkan salat. Banyak kewajipan-kewajipan, perkara yang fardu, salat, puasa, zakat yang kita tinggalkan, kita bertaubat kepada Allah. Banyak sekali solat yang kita tinggalkan daripada kita akil baligh, daripada baligh sampai sekarang ni mesti ada solat-solat yang kita dah banyak tinggalkan. Jadi caranya adalah kita menyesal perkara itu, dan kita tak buat lagi, dan akan datang kita tak akan tinggalkan solat kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi semualah puasa yang kita tak berpuasa itu kita bertaubat kepada Allah. Yang penting adalah kita menyesal tentang perbuatan itu, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang kalau kita nak list down perkara-perkara yang dosa-dosa ni panjang sekali tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca buku tu, dosa-dosa besar. Jadi kita start dengan dosa-dosa besar, kita bertaubat kepada Allah sebelum kita mati tuan-tuan. Dia tak boleh secara umum saja. Dia tak boleh kita kata ya Allah, aku bertaubat kepadamu atas segala dosa-dosa. Tak, kata-kata ulama, kita kena ingat balik. Kita kena ingat balik dosa-dosa yang kita lakukan itu, dan kita bertaubat satu-satu daripada dosa yang pernah. Kita kadang ingat juga dosa-dosa yang banyak kita, daripada kita akil balik ni banyak dosa-dosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat kita. Dan Allah tutup ayat ni, wa kana Allahu aliman. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala aliman, maha mengetahui. Alim, Allah mengetahui siapa yang benar-benar bertaubat, siapa yang ikhlas dalam taubat dia, dan siapa yang bohong dalam taubatnya. Orang yang benar-benar ikhlas atau taubatnya benar dan taubat dia akan meninggalkan, dia akan menyesal, dan dia tidak akan kembali. Tapi orang yang bohong saja-saja dia nak bertaubat, maka Allah juga mengetahui orang yang bohong, orang yang berdusta dalam taubat mereka. Hakiman ni maha bijaksana atau mempunyai hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat. Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada seseorang itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah terima taubatnya berdasarkan hikmah. Ada hikmah menurut hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menerima taubat seorang, dan Allah yang satu ni Allah tak terima taubat dia, ada hikmah juga. Apa hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Itu hakiman, itu zul hikmah, mempunyai hikmah. Siapa yang dia terima taubat dia, siapa yang tidak diterima taubatnya, itu berdasarkan kebijaksanaan ataupun hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang seterusnya, Allah larang kita menangguh-nangguh dalam bertaubat, supaya dengan segera kita bertaubat itu. Jangan sampai kita dah mati, dah nampak kematian, dah nampak malaikat maut, barulah seorang itu nak bertaubat. Ini sebagaimana firman Allah, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Dan bukanlah atau tidak ada gunanya taubat itu pada orang yang dia berterusan, dia sentiasa dia melakukan kejahatan. Dia tidak berhenti daripada melakukan kejahatan. Dia terus tak taubat. Kalau kita lihat tuan-tuan, kita ingat kita dah baik sangat. Tengok mengumpat saja tuan-tuan. Mengumpat ni dosa besar. Mengumpat ni adalah dosa yang di antara dosa yang besar, yang satu surah diturunkan untuk orang yang mengumpat. Wailul likulli humazatil lumazah. Kita dah stop belum perbuatan mengumpat ni? Kalau sekarang dia glamour sikit, membawang. Kalau di Malaysia ni membawang, mengumpat, sama aja. Mengadu domba, apa sajalah, namimah, riba, mengumpat ni dosa besar. Dosa besar. Kita dah berhenti belum mengumpat? Jadi dari dulu sampai sekarang kita dah berhenti. Terus terang saya tanya, tahun ni kita ada mengumpat ke tak ada? Tahun ni mula daripada Januari sampai sekarang ni, ada tak kita stop mengumpat, atau kita ada je kita mengumpat? Jadi mana dia taubat dia? Kalau orang tu benar-benar dia taubat, dia dah tak buat lagi. Jadi kita punya taubat mengumpat ni, hari kita minta ampun, besok kita carry on lagi. Dan itu bukan taubat. Itu bukan taubat. Kita sentiasa melakukan dia. Jadi tak dinamakan taubat. Orang taubat tu, itu dia menyesal dan dia stop, dia berhenti, dan dia berazam untuk tidak melakukan dia. Yang ini dia berterusan lakukan dia. Jadi kita insaf, kita dosa mengumpat ni, apa yang kita lihatlah masyarakat kita berterusan aja, tak bertaubat. At least kita dah tinggalkan. Macam seorang itu minum arak, dah aku dah tak minum arak. Seorang itu suka berjudi, dah aku tak suka berjudi. Seorang itu berzina, dah aku dah tinggalkan. Yang mengumpat ni ada tinggalkan. Yang mengumpat
Tak ada tinggalkan. Itu bukan taubat. Kalau kita masih lagi suka kata orang, suka keji orang, suka hina orang, suka cakap buruk tentang orang, bukan cakap mengumpat ni, bukan cakap buruk, cakap benda yang betul. Benda yang betul dia cakap tentang orang tu. Hanya contohlah, orang ni tidur dia tenganga, kita beritahu kawan kita, tengoklah kawan tu tidur tenganga. Dia betul dia tidur tenganga. Jadi kita beritahu kepada kawan kita, kalau dia tahu benda tu, mengumpat ni apa maksudnya? Zikruka akhika bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudara engkau apa yang dia tak suka. Kalau dia dengar yang kita cakap dia tidur tenganga ni, dia suka tak? Dia tak suka. Itulah mengumpat. Cakap aja. Ini kita cakap yang lagi yang teruk-teruk punya. Kalau kita kata, ini betul, aku cakap betul. Memang betul, itulah mengumpat. Dia kata, ini betul, aku cakap ni betul. Bukan aku reka-reka. Bukan bakal aku buat-buat cerita. Ini betul. Betul lah nama dia mengumpat. Kalau tak betul, dah jadi fitnah. Jadi dosa mengumpat ni, kita, na'udzubillah, moga-moga Allah SWT jauhkan kita daripada sifat suka mengumpat. Jadi, bila mana taubat dia? Kalau taubat, alhamdulillah, tahun ni aku dah tak mengumpat lagi. Ada tak tahun ni kita dah kalau kita tanya diri kita, terus saja mengumpat dia. Jadi kalau orang ni dia cakap taubat itu tidak gunanya bagi orang yang dia sentiasa melakukan kejahatan tu, dosa-dosa itu, hatta idza hadara ahadahumul maut, hinggalah apabila salah seorang dari mereka itu hampir kepada mati, dia nampak kematian, qala ini tu betulan, baru dia nak cakap aku bertaubat sekarang ini. Jadi tak ada gunanya bila dah nampak kematian. Sebelum kematian datang, dia adalah pilihan. Taubat itu adalah pilihan. Kita nak bertaubat atau kita tak nak bertaubat, boleh saja. Itu adalah pilihan. Bil ikhtiar kata. Dalam pada waktu ikhtiar ni, bila seorang itu bertaubat pada waktu ikhtiar, maka taubat dia diterima oleh Allah SWT. Tapi pada waktu maut dah datang, bukan ikhtiar, bukan pilihan. Dia tak ada pilihan. Bila tak ada pilihan, seorang itu bertaubat pada masa yang tak ada pilihan. Dia dah nak mati, dah tak ada pilihan lagi kecuali dia bertaubat. Taubat pada waktu itu tidak berguna lagi. Bila dah nak mati, baru nak bertaubat. Sekali lagi kita ingatkan yang kita tak tahu bila kita mati. Kalau kita akan nantilah aku bertaubat. Bila kau mati kau tak tahu. Bila seorang itu tak tahu bila dia mati, cepat-cepat dia bertaubat. Cepat-cepat dia bertaubat kembali, dia stop. Jadi kita ingat, kita kadang kita fikir taubat itu istighfar aja. Kita istighfar kepada Allah, tapi besok buat lagi. Kita minta ampun kepada Allah SWT. Taubat bukan taubat yang benar. Dalam ayatnya, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi taubat ni ada yang benarnya, taubatan nasuha, yang benar-benar. Iaitu 3 syarat tu lah. Ulama sangat ketat dalam kata. Jadi tak boleh sembarang kita cakap kita dah bertaubat. Tak, tengok syarat dia kita dah penuhi. Ada orang dia melakukan maksiat, lepas tu dia dah berhenti, tapi dia tidak menyesal. Macam mana? Macam contohlah seorang wanita tu, dia buka aurat dulu dia buka aurat. Waktu kahwin, waktu ini tak tutup, tak pakai aurat, tak pakai tudung. Itu waktu jahiliah lah, waktu dia tak tahu. Sekarang ni dia dah tahu, dia dah menyesal. Alamak, dulu aku kahwin, aku tak pakai tudung, tak pakai ini semua. Itu sepatutnya dia menyesal. Bila dia menyesal, gambar kahwin dia apa jadi? Dia kena simpanlah gambar kahwin dia. Janganlah tunjuk orang. Ini orang datang dia tunjuk-tunjuk lagi gambar kahwin dia. Ni dulu aku kahwin dengan terdedah aurat ini. Itu menyesal ke tuan-tuan? Itu menyesal ke? Seorang itu kalau dia mencuri, dia takkan nak beritahu orang. Atau dia buat perkara yang dia tengok video lucah cakap, takkan dia nak beritahu orang.
Kan logiknya takkan dia nak beritahu keluarga dia, kawan dia, dia tengok video lucah. Dia malu dia. Allah, malu betul dia. Menyesal betul dia. Dia takkan beritahu. Sama juga seorang yang dah buka aurat, dah terdedah aurat dia. Takkan dia nak tunjuk dengan orang, ini gambar aku kahwin, gambar aku ini dengan terdedah aurat. La haula wala quwata illa. Itu taubat. Itu bukan taubat sama dia. Tak ada penyesalan pun. Memang sekarang ni dia dah mula tutup aurat. Tapi kan kita cakap, first mesti ada an-nadamu huwa taubah, kata Rasulullah SAW. Menyesal itu adalah taubat. Dia punya essence, dia punya intipati daripada taubat itu adalah kita menyesal. Dan bila kita menyesal, kita tak nak bangga-banggakan kesalahan kita, kesilapan maksiat kita yang masa lampau tu. Tapi dengan kita tunjuk orang dan kita cakap benda itu seolah-olah benda itu satu yang menggembirakan kita, ini bukan taubat. Taubat mesti ada unsur menyesal. Kita menyesal apa yang kita buat. Jadi kena betul-betul. Kena betul-betul dalam syarat ni. Jadi apa jadi kepada gambar-gambar dia? Gambar-gambar dia kena hapuskanlah. Atau budak dia dengan suami dia je boleh lihat, orang lain dah tak boleh. Dia dah menyesal dengan perbuatan dia yang buka aurat ni. Ini penting tuan-tuan. Dalam taubat ni kita jangan dah mati baru kita menyesal, dah tak berguna lagi. Jadi janganlah sampai bila dah sampai kematian baru dia nak menyesal dan baru dia nak bertaubat. Ini tu betulan, sekarang ni aku bertaubat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Dan Allah, orang yang tidak bertaubat ni, dia sama macam orang-orang kafir. Allah tak terima taubat mereka. Walalladzina yamutuna wahum kuffar. Allah samakan mereka ni macam orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan mereka tak masuk Islam. Taubat ni orang kafir adalah masuk Islam. Jadi mereka pun kalau yang mati dalam keadaan kafir ni tak diterima taubat mereka. Ulaika a'tadna lahum adzaban alimah. Mereka itu orang-orang yang demikian. Dua-dualah, mereka yang tak bertaubat dan mereka yang kafir ni, Allah telah sediakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Allah dengan pemurahnya bagi kita masa, grace period ni untuk kita kembali kepada dia. Jadi at-takhalli qabla tahalli. Kita dalam perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena takhalli, kita kena buangkan atau bersihkan diri kita. Cara kita bersihkan diri kita adalah dengan kita sentiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dosa-dosa kita yang lalu. Kita bersihkan diri kita daripada dosa. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siang malam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kata sesungguhnya Allah cinta, Allah suka kepada at-tawwabin, orang yang sentiasa bertaubat, orang yang bertaubat. Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada orang yang bertaubat. Moga-moga Allah memberi kita taufik untuk kita taubat kepadanya atas dosa-dosa kesalahan kita. Qulu qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.